Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Okey, kita baru bersedia. Siapa yang dah boleh masuk, silakan ambil buku nota, siapkan sebab saya nak bagi minimumnya 2-3 resepi pada malam ini untuk kita menyelesaikan masalah yang dinamakan fatty liver. Alright, dah sedia semua? Saya baru buka secara langsung daripada studio DND. Seperti biasa anda tengok masjid sebagai saya punya mascot. Ada reflectionnya dalam mirror kat sini. Ini minaret yang salah satu daripadanya. Belakang ni bangunan-bangunan di Shah Alam. Ada nampak lampu lilap-lilap sikit tu. Kadang-kadang nampak bulan di atas. Belah pagi matahari naik di belakang sini. Okey, siapa yang ikut pagi-pagi tu, InsyaAllah. Kalau besok matahari terang, tak ada awan tebal, kita jumpa lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bermula dengan menceritakan tentang liver dahulu. Siapa yang masih lagi ada liver di dalam badan anda, angkat tangan, dan masih lagi berfungsi sebagai satu anugerah, sebagai rezeki Allah yang mana yang kita nak dustakan. Sebab liver ni lah sebenarnya yang paling mustahak dalam semua organ-organ kita. Selain daripada yang paling besar ialah, siapa tahu apa dia? Organ yang paling besar ialah, siapa tahu cepat? Ramai orang tak tahu ataupun tersalah teka nanti. Bukan jantung, bukan otak, of course bukan kidney lah kan. Sebenarnya apa? Kulit. Kulit kita merupakan yang paling besar kalau diiktiraf dia sebagai, memang orang sebut dia sebagai organ pun. Tetapi sebab kita tak perasan dia tu berbentuk bulat ke bujur ke apa, maka jantung ataupun paru-paru kita tengok, ataupun liver, rupanya liver kalau you tengok betul-betul dia yang nombor 2 terbesar dalam badan kita. Alright, lebih kurang 1.5 kilogram atau 3.5 pound, 3.5 pound, tapi kita kira dalam 1.5 kilogram tu dah cukup untuk menjalankan minimum 500 fungsi. Dahsyat tak dahsyat? Tuhan bagi rezeki pada kita, dia jaga 500 fungsi. Badan kita kan ada beribu-ribu function, kecil, besar, halus, nampak tak nampak, gaib tak gaib tu. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan main dengan liver. Nombor 2, liver ni pula selain daripada jadi antara yang termustahak, dia merupakan orang panggil apa, tempat yang kita kena betul-betul jaga. Sebab dia lah ada beberapa fungsi yang lebih mustahak daripada biasa. Iaitu nombor 1 ialah, saya nak cerita berapa orang yang kena fatty liver ni. Sebelum kita sambung, boleh teka tak dalam satu dunia ni, katakan kita ada lebih kurang 7, berapa sekarang, 7.7 bilion rakyat di dunia yang telah didaftarkan. Kata banyak scientific study, minimumnya 2 bilion rakyat dunia ni yang ada fatty liver. Dahsyat. Ini tak termasuk yang alkoholik. Yang ni cuma yang diiktiraf sebagai non-alkoholik. Sebenarnya figure bermula dah hampir 2 tahun lepas, 1.7 billion. So saya kira campur-campur kita round up jadi 2 billion. Senang-senanglah 2 billion yang non-alkoholik fatty liver disease. Non-alkoholik maksudnya bukan disebabkan oleh, zaman dulu orang minum alkohol ataupun ni lah minuman-minuman arak semua ni, baru dia orang dapat fatty liver. Tapi sampai sekarang ni, sejak zaman kurun sekarang ni, semuanya hampir 90, orang kata 99% lah, semua bukan disebabkan oleh alkohol. Berarti disebabkan lain daripada alkohol. Bermaksud apa dia? Bermaksud sama ada daripada makanan, boleh merosakkan liver kita, memang betul. Minuman, yes. Nombor 2 ada juga minuman-minuman. Lepas tu jangan lupa kepada hidung kita, boleh kita hidu juga. Jangan lupa pada kulit kita boleh absorb juga. Jadi dia semua yang masuk ke dalam bahagian kulit ataupun bahagian mulut atau bahagian hidung ataupun mata lah, kalau dia masuk betul-betul kena je saluran darah kita, pembuluh darah kita, dia akan terus pergi ke liver. Makanan kita pun setelah diproses, dia akan dimasukkan dalam hepatic, orang panggil vein tu, ada portal vein yang besar tu, macam pipe tu, dia tarik daripada makanan kita semua telah diproses, dia mesti pergi liver dahulu. Dahsyat tak? Kesian tak kepada liver kalau tak jaga? Tapi yang saya nak cerita tadi ialah, bermaksud liver ni kalau dia kena penyakit atau kesakitan apa-apa pun, berjangkit ke apa-apa, dia ada stage mild ataupun ringan ataupun medium, pertengahan ataupun serius.
tiga-tiga ni kadang-kadang dia sampai ke peringkat serius pun, kadang-kadang dia tak nampak lagi. Jadi itu yang menyebabkan isu berbilion-bilion rakyat kita yang kena, termasuk kita yang dengar ni. Mana kita tahu, sebab perizat dalam darah pun kalau dicek, kalau takat 50-60% rosak liver kita, masih lagi dia nampak cun je, macam you and I relax je macam sekarang ni. Sebab tu saya kata 1/3 lah daripada rakyat dunia. Jadi kalau kita ada 3 orang dalam rumah sekarang tengah duduk relax dengan saya bagi majlis ilmu ni, cuba you tanya siapa yang ada fatty liver, tahu tak tahu? So malam ni kena belajar lah, sebab 1/3 daripada anda dah mula kena, tak kira peringkat umur. Dulu memang dah berumur ataupun dewasa baru, sekarang berbelasan tahun pun dah ada. Kenapa? Cuba dengar. Baik. Tiba-tiba saja kadang-kadang you akan terasa sedikit fatigue. Selalunya dah mula tu. Bila letih je, tak pasal-pasal. Dulu tak ada masalah, rasa macam tak ada aura lagi dah, tak ada semangat lagi dah. Lepas tu sakit pula, lebih-lebih lagi datang belah kanan, bukan masalah jantung apa-apa pun. Dan selalunya you rasa belakang urat pelikat ni selalu sakit belah kanan. Dan belah kanan ni rasa macam penuh je, macam ketat je. Itu dah, orang kata dah mula liver tu dah mula enlarge. Dan kadang-kadang dia petunjuk-petunjuknya dia sebabkan liver ni juga mengeluarkan hormon-hormon membantu menukar macam T4 kepada T3, thyroid. You asyik duk tengok pasal apa aku punya thyroid tak bengkak apa pun, aku punya ni nampak tak ada biji-biji apa pun, scan pun normal, tapi dah ada petunjuk seperti hyperactive Hashimoto disease, pernah dengar tak? Macam autoimmune tu. Rupa-rupanya masalahnya T4 nak tukar kepada T3 tu tak jadi kat dalam liver, sebab liver dah pangcet, dah letih lesu, dia tak larat nak tukar T4 yang thyroid hormon yang tak aktif, nak jadi aktif dia jadi T3. Bila T3 baru dia boleh berfungsi. Thyroid kan mustahak nak jaga kita punya panas sejuk badan kita, metabolisme semua tu. Jadi dia boleh ganggu, nampak macam kena thyroid tapi asalnya liver. Nampak tak dahsyatnya liver mainkan peranan. Vitamin D pun kalau you ambil pada matahari, tinggi kolesterol macam mana pun, tapi kalau liver rosak, dia tak sempat pergi kidney pula lagi, sangkut kat liver pula. So you tak cukup vitamin D3. Tahu vitamin D tu very, you know lah, berapa lagi fungsi badan kita. Lepas tu kalau hormon seperti kortisol meningkat, tinggi, lepas tu dia menambahkan lagi you punya kolesterol, maksudnya dia mampatkan lagi you punya triglyceride semua tu, glycogen tu dia tukar jadi fat, jadi banyak lagi fat kita, lama-lama jadi boroi. Pernah dengar boroi tak? Ataupun belly fat tu, ramai daripada kita. Saya pun kalau tak jaga naik juga. So jangan kita malu cerita pada malam ni, kita kena sedar sebab liver ni lagi kita tak jaga dia akan tahan, dia akan ambil you punya gasakan tu, dia cuba seupada dia memang tahan lasak sebenarnya, tapi kalau dah sampai 70-80% dia dah mula menyala, ada masalah, dah tak larat. Orang perempuan boleh jadi lelaki, orang lelaki boleh jadi perempuan. So apa? Bila hormon tu bertukar, estrogen tu terlalu tinggi, orang lelaki dah ada nanti breast, atau tak, masalah-masalah libido, orang perempuan ada PCOS, masalah kan saya cerita yang naik bulu roma macam suara lelaki, itu masalah liver tu. Dan orang senang kena kanser pun, dan liver ni kalau dah sampai dia menyala, tak kita buat sesuatu, dia akan tukar jadi cirrhosis. Pernah dengar perkataan cirrhosis? Cirrhosis ni pendek kata macam berparut lah. You bayangkan liver kita berparut, lepas tu disalut pula dengan fat. Allahu Akbar. Tahu tak, fat yang kalau lama dah jadi keras dan sebagainya, maka itu yang sehinggakan boleh jadi cancer of the liver. Dan saya selalu kata, kalau nak kena kanser, jangan kena cancer of the liver. Faham tu maksudnya? Dan awal-awal pun you dah tengok vitamin A you tak boleh ditarik lagi dah, sebab apa, semua fat, terutama sekali bile pula tak cukup, sebab liver kan pengeluar bile. Bile adalah orang kata apa, pencerna lemak. Kalau tak cukup bile, you makan lemak, memang tak orang kata apa, tak lawas lah. Dia akan sangkut-sangkut, lemak tu tak dicerna, maka jadi berbagai penyakit lain pula. Termasuk tak boleh kita tarik vitamin A, D, E, K, sebab dia semua fat soluble. Kalau tak ada A, malam darah bun. Kalau tak ada D, tulang bermasalah. E, masalah kulit dan awet muda pun dah cepat tua dan sebagainya. K, senang kita berdarah dan sebagainya. Ni semua omega 3 lagi tak
tak boleh kita absorb juga. Sebab apa? Sebab masalah liver, tak keluarkan bile yang mencukupi, najis you dah tukar warna jadi putih-putih, kelabu-kelabu, tak ada lagi brown-brown, dan you senang jadi bloating. Nah, ini bermasalah besar sangat. Okey, cukup dulu. Kenapa pula fatty liver ni boleh berlaku? Apa penyebab utamanya? Ni anak-anak muda dengar, okey, sebab you selalu saya fokus kepada 40-35 ke atas. Malam ni yang 13 ke 15 ke atas pun kena dengar. Pasal apa? Dah mula daripada kecil lagi kita dah mula makan benda-benda yang merepek. Minta maaf cakap ni, saya pun terlibat dengan anak cucu saya. Pasal apa? Apabila you makan, contoh paling senang kita cerita, gula. Tak habis-habis cerita gula, betul tak? Kalau you rajin daripada kecil lagi dah kena gula, sebab tu 13, 14, 15, nampak tak budak-budak dah mula boroi. Saya tak cerita obes tau, saya cerita perut naik ke depan, disebabkan bila liver tu tak larat jaga fat, dia lepaskan fat tu kat luar, jadi body tu tukar jadi lemak yang lekat di bahagian viscera, bahagian abdomen. Abdomen tu maksudnya bahagian perut lah, cakap kampung kita senang. Lebih-lebih kiri kanan depan, bila you tunduk tak nampak kaki, maksudnya tunduk tak nampak jari kaki, confirm. Itu salah satu daripada petunjuk awalan. Baik, seterusnya kalau you tengok pula nanti apa lagi penyebab utamanya, selalu lagi itu cerita gula. Lepas cerita gula, kita nak cerita tentang minyak-minyak trans fat tu. Selalu kita pakai kat rumah kita pun kita pakai bijirin-bijirin punya minyak, seperti kan kita sebut trans fat, apa dia? Cuba sebut. Canola, sunflower, safflower, apa lagi, canola oil saya dah cerita tadi. Orang panggil kadang-kadang ada nuts oil pun ada, okey. Barley oil pun ada orang buat, setengah tu tapi barley lebih kepada susu. Yang oil tu selalunya bunga-bunga ni dan biji birin. Cotton seed lagi satu. Saya nak cuba jangan you confuse dengan bijirin yang datang daripada contoh yang bagus-bagus seperti palm oil, apa lagi olive oil kan. Ni juga daripada buah-buah biji-bijirin tu, yang tu fantastic. Of course coconut oil, apa lagi sachainchi oil, all a very good oil. Baik, saya nak you fikirkan, kalau you pula suka makan antibiotik dan kita suka kerja kat tempat-tempat yang banyak petrol, jadi hidu atau kita hirup udara yang banyak dengan petrol, Allahu Akbar, itu antara punca utama kenapa liver kita cepat rosak. Tak kira paru-paru lagi, saya fokus pada liver pada malam ni. Lepas tu kalau you sering kali kena demam, virus, dan ramai orang juga yang suka ambil steroid. Siapa-siapa yang pergi, selalu saya nasihatkan pergi gymnasium tu, rajin ambil katakan protein shake, ini kena jaga baik-baik, okay? Sebab protein isolate ni yang dah orang tak pakai kat pengeluaran susu semua tu, bekas-bekas tu dia proses balik, dia buat protein isolate, kita pula makan. Kononnya nak sado, yes, badan jadi sado, tapi liver pun jadi sado, maka jadi problem. Baik, bila you dah tengok AST dengan apa lagi situ, AST dengan ada dua, AST dengan, nanti saya bagi tahu ada dua, okey. Liver function test tu kalau you nampak tinggi, siapa yang boleh ingatkan saya kat sini? Saya ada AST dengan ALT, yes. Ni semua test blood test ni, kalau dia nampak tinggi dia tulis high. AST dengan ALT ni, terutama sekali ALT, you make sure you jumpa doktor dan discuss betul tinggi sangat ataupun cuma tinggi sikit saja. Sebab ini adalah untungnya you belum ada nampak mata you kuning lagi, ataupun tak sakit lagi belah kanan ataupun bahu ni, you ada chance boleh reverse secepat mungkin. Ikut apa yang saya nak bagi nasihat pada malam ni, boleh? Okey. So kita tahu apa lagi puncanya. Gula yang utama sekali. Nombor 2 ialah bile tak cukup tadi. Jadi jangan, kalau doktor nak potong you punya gallbladder tu, tanya doktor, boleh tak selamatkan gallbladder saya dulu? Kalau boleh, selamatkan dulu, okay? Kalau boleh laser dulu. Kalau boleh buang batu-batu dalam tu, buang, tanpa buang gallbladder tu.
sebab dia tempat penyimpan pundi untuk bile tu mustahak juga. Kalau tak ada nanti terus datang direct pada liver, agak ganggu sedikit perjalanan keluaran bile yang baik. Faham? So bile punya kesihatan. Nombor 2, selalunya kalau you senang sangat dapat inflamasi dalam badan you, selalu kena gout lah, kena arthritis lah, kena penyakit-penyakit, kena makan painkiller selalu, itu kena hati-hati sebab dia punya ubat-ubatan ni termasuklah ubat statin ke, ubat-ubat darah tinggi ke, ubat diabetes ke, ujung-ujungnya dia kena lalu orang panggil apa, all medication kena lalu liver untuk diproses. Kalau ada bahan toksik, dia terpaksa bantu you buangkan, nyahkan. Kalau dia tak mau buat kerja, habislah body kita very toxic. Okay, kerja dia untuk menyahkan bahan-bahan dan racun-racun yang dah banyak masuk, termasuk heavy metal, tahu, mercury, lead, arsenic, kan, petrol tadi semua tu. Dan bila you tinggi dengan gula saja dalam badan, kalau ada masalah insulin resistant, rintangan insulin, kan, bila terlalu banyak gula dan insulin terlalu berlimpah, maka dia jadi inflamasi yang halus. Dia panggil chronic low inflammation. Maksudnya dia tidak nampak macam you demam ke atau merah ke atau gatal apa tak, tetapi dah ada dalam badan. Apabila insulin tinggi saja atau gula terlalu tinggi, memang kalau tak kontrol dah ada inflamasi di dalam badan kita, terutama sekali kepada lapisan lining, pembuluh darah, bahagian usus, dia dah mula kacau. Sel-sel kita pun, lining kat luar tu pula, sel membran kan diperbuat daripada bahan-bahan yang dikontrol oleh liver juga, seperti kolesterol semua tu. Jadi kita dah tahu apa penyebab utamanya. Sekarang saya nak bagi kat you the last 5 minutes ni, apa yang you boleh buat. Ni masanya you nak kena copy cepat-cepat. Jadi ambil nama-nama ni, okey, sebab dalam hidup kita nak mempertahankan liver, mesti kita main dengan, okey, kita mulakan dengan nombor 1, garlic. Okey, garlic ni laku betul daripada semalam saya cerita garlic je. Nombor 2, turmeric. Turmeric tu kunyit. Nombor 3, coffee or cow. Okey. Nombor 4, green tea atau black tea pun boleh. Nombor 5, milk thistle. 5 ni dulu saya bagi. Kopi belum. Garlic, turmeric, kunyit coffee atau green tea, milk thistle. Milk thistle ni dia daripada Eropah, you boleh import, ada daripada online pun. Baik, yang penting juga you kena copy, lagi 5 saya bagi sekarang, lemon, hot lemon. Ni semua bagus untuk kita mententeramkan liver kita. Hot lemon, lepas tu coffee dah cerita, onion, bawang-bawang. Okey, lepas tu rajinkan makan probiotik ataupun makanan-makanan yang dah diperam, seperti sauerkraut, seperti tempe, kan, makanan-makanan fermented. Kalau you lalu ambil kimchi pun bagus. Okey, lepas tu olive oil. Kalau nak main dengan oil, olive oil antara yang terbaik. Dengan satu lagi saya kata apa, minyak kelapa, lepas tu minyak kelapa sawit, dan juga sacha inci oil, no problem. Alright, lepas tu ada satu lagi dinamakan black seed ataupun boleh ni lah dikatakan dalam bahasa kita habatus sauda. Sebab tu dalam haba jala kita masuk untuk lawan virus pun boleh, dia menjaga apa lagi, liver kita pun bagus. Black seed, okey, maksudnya dia punya serbuk atau minyak dia. Right, sekarang tiba masanya secret. Secret maksudnya kalau tak ada yang saya nak cerita seterusnya ni, you tak complete you punya pelajaran malam ni. Baik, you dengar elok sebab ada 1, 2, 3, 4, 5 yang saya nak bagi ni amat mustahak. Nombor 1. Ready? Nombor 1 ialah choline, CHOLINE. Okey, kalau betul-betul doktor dah diagnose you buat makanan, amalan dan sebagainya dengan minuman tadi semua pun tak mau turun, you kena suplemen dengan choline, CHOLINE. Boleh ikut saya?
Okey, ambil mula dengan 500 mg. Lepas tu bila you tak ada ni lah, kadang-kadang orang kan allergic ke apa-apa sikit, tapi kolin selalunya selamat sebab dia family B complex. Cuma dia unik sikit lah, sebab kolin ni boleh menyahkan fat daripada liver kita. Kita kena cari bahan-bahan yang boleh menyahkan fat yang bakal melekat ataupun yang sudah melekat, supaya dia boleh dikeluarkan. Kolin ni boleh kita dapat daripada supplementary bagus sikit, sebab kalau kita nak makan takut tak cukup dan tak sempat, takut lambat sangat. Iaitu yang bagusnya ialah cruciferous vegetable, daripada sayuran-sayuran yang menghijau. Daripada sayur ni juga you akan dapat nombor 2 yang paling mustahak, namanya methionine ataupun sebut methionine. Okey, methionine, methionine. Boleh ingat? Methionine adalah precursor awalan untuk jadi glutathione. Mungkin you rajin dengar glutathione kan? Dia ni adalah amino acid, protein yang sebagai antioksidan. Cukup baik. Methionine sebenarnya lebih mustahak daripada, tapi kolin dengan methionine ni wajib kita tambah dalam kita punya makanan atau suplemen kalau nak beli. Tapi makanan boleh dapat daripada walaupun lebih banyak kat dalam telur sebenarnya, ataupun daging ataupun ikan. Tapi saya dah nasihatkan untuk dia ni diet tak boleh makan terlalu banyak kan bahan-bahan ni. Tapi nasib baik kita banyak green leafy vegetable, termasuk dengan ulam-ulam. Itu bagus untuk mempertahankan liver you. So saya ingatkan lagi sekali, kolin dan methionine. Boleh tulis tak? Siapa-siapa tolong untuk orang-orang baru yang makcik-makcik kampung yang kot-kot tak sempat nak tulis, nak baca, suruh anak-anak tuliskan. Sebab anak-anak yang perlukan tambahan ni pun, kalau dia dah mula boroi tu, cuba tengok je perut anak tu, atau cucu you tu. Kesian dia bang. Bayangkan baru umur 22 dah jadi macam ni. Umur 42 macam mana besok kan? Tak cerita lagi umur 62. Okey. Lepas tu maka amalkan cruciferous vegetable. Anda pernah dengar, selalu saya ceritakan makanan yang sayuran menghijau yang rangup, seperti bayam, cabbage, cauliflower, yang mana kena celur lah kan. Okay, lepas tu cauliflower, brokoli, Brussels sprout, kan ada macam-macam lagi kan, bak choy, macam-macam lah, kale kan. Okay. Yang penting sekarang, boleh tak you ikut tambahan dipanggil D3K2. You kena wajib ambil D3K2 sebab yang ni terkenal sebagai master vitamin. Kebetulan memang Tuhan bagi rezeki kalau kita minta hidayah tu, dia sampai pada waktu-waktu yang saya pun nak apa duk tunjuk vitamin D kat saya. Kenapa saya kena belajar lebih vitamin 3? Belajar sampaikan COVID dulu pun orang tolong bantu dengan pakai vitamin D 3K2 tu. Alhamdulillah. So kita buat Santera untuk jaga keseluruhan fiziologi badan bersamaan dengan ESIO. E maksudnya vitamin E, sacha inchi oil. Bukan sacha inchi oil sahaja untuk tujuan liver. Dia perlukan E, saya ulang lagi sekali, E sacha inchi oil, D369 E sacha inchi oil. Sebab apa? E dengan sacha inchi oil yang ada omega 3 itu bagus untuk melawan radangan. Ingat tadi, salah satu sebab yang kita tak nampak, liver dia sengsara disebabkan terlalu, dia mententeramkan kepanasan dalam badan kita. Selalu banyak gula, dia sebenarnya sepatut dah demam dah, tak larat dah, tapi dia kontrol. Terlalu banyak bahan toksik, bahan proses, makanan yang telah diproses, banyak MSG, banyak artificial sweetener, banyak high fructose corn syrup dalam semua makanan di supermarket yang kita makan, termasuk biskut, kuih, roti, Masya Allah. Fast food lagi. So kita perlukan omega 3 yang berbentuk ESIO, E sacha inchi oil. Kebetulan semua yang Tuhan bagi rezeki yang saya kongsi dengan anda malam ni memainkan peranan yang paling penting. Baik, kita habiskan dengan satu lagi resipi yang saya nak bagi kat you. Jangan lupa pada kopi tadi Iaitulah saya minta you tulis satu lagi, dinamakan walking. Dikenal pasti bagi mereka yang ambil kopi petang-petang, lepas tu dia pergi berjalan, walking biasa 2 hingga 4 km ke, kalau boleh setengah jam ke, jalan biasa, jalan yang santai, dah cukup untuk meningkatkan lagi fatty liver punya
proses nak baikkan dia tu dengan berjalan. Didapati bila you berjalan, dan you berjalan dalam keadaan yang santai dan tidak stres. Jadi kaitannya sebenarnya exercise dan stres. Bila you handle stres dan you berjalan, bergerak, otot, sendi dan sebagainya, itu antara dua bonus kepada penjagaan fatty liver you. Kalau takat jalan 2, 3, 4 km takkanlah nak kurus cepat kan. Tapi bila you dah ikut dengan diet DND lagi dan you berpuasa kan, DND ada puasanya kan, Masya Allah, lagi cepat you baik. Saya ulang, ujung-ujungnya you mesti jaga diet kita. Walaupun kita tu tidaklah strict macam mana sampai tak boleh gerak langsung, tak boleh jamah apa pun, boleh, tetapi 5 hari seminggu you disiplin, 2 hari boleh dibagi hadiah. Kalaupun janganlah lahap sangat masa hari 2 hari tu pun kan. Saya percaya you akan faham bila you dapat tengok balik result you setiap 2 bulan. Mula-mula you check balik, bila dah lega, dah turun, hampir dah normal, you buat 4 bulan sekali. Lepas tu setahun 2 kali you check. Bagi mereka yang ada fatty liver, InsyaAllah jangan you risau sangat. Saya mendoakan you semua baik cepat, sebab jangan bawa dia sampai pergi ke cirrhosis. Kalau dia dah berparut, mata dah kuning, susah nak baik. Itu yang saya nak beritahu kat you. Bukan dia tak boleh reverse, tapi you bayangkan macam parut. Macam mana saya nak reverse parut you kan? Yang paling-paling saya boleh bagi kurang ketebalan parut tu, tapi parut tetap dah berparut. Kita tak nak jadi cirrhosis macam tu. Dia anak-anak muda yang dengar ni, janganlah dengar sambil lewa je, boleh tak? Sebab saya kesian kat you all sebenarnya, betul. Kalau macam saya dah berumur dekat dah 68 tahun ni kan, jadi kita dah tahu melalui proses, orang kata masin dah garam kita makan tu. Saya tak nak you sampai jadi kelat bila makan garam nanti. Sebab apa? Bila sakit umur 35, doktor kata your liver cannot be reversed anymore. 2 cara je, sama ada you meninggal ataupun you pergi ganti liver lain. Orang panggil liver transplant. Itu bukan kanser lagi, liver dah tak boleh pakai. Masya Allah, you mungkin faham, mungkin tak, tapi saya masih mengharapkan you dapat tangkap, bersemangatlah nak buat sesuatu. Kalaupun tak nak reverse you punya gaya hidup, tolonglah jaga sedikit pemakanan you. Yang saya bagi tadi tu kopi elok, ujung-ujungnya jangan lupa kepada DND diet dan suplemen yang saya dah bagi tadi, InsyaAllah. Alright, jumpa lagi anda. Besok hari terakhir kita promosi untuk bagi diskaun untuk DND 369 ataupun yang kita cerita tadi, Santera semua tu, InsyaAllah boleh. Okey, semoga dunia anda sentiasa sehat walafiat. Bukan sehat walafiat je, dunia ni bahagia lah, betul tak? Dunia bahagia, akhirat syurga, dan you always let go. Dengan let go itulah stress you akan lebih tenteram and you feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.